Sekolah Menengah Seri Selatan nama samaran, terletak di ujung daerah Johor, adalah sebuah sekolah asrama penuh perempuan yang tersorok di balik ladang getah dan sawah luar. Terkenal dengan prestasi akademik dan disiplin ketat, ramai ibu bapak bangga menghantar anak mereka ke sini. Namun di sebalik pagar berwarna biru tua itu, tersembunyi satu kisah yang tidak pernah keluar dari mulut pelajar kisar tentang tingkat 3, Blok B, asrama paling lama dan paling sunyi. Aina, pelajar tingkatan 4, mula mendengar perkara aneh sejak minggu orientasi. Setiap malam tepat pukul 3 pagi, dia akan terdengar bunyi ketukan perlahan dari ujung koridor, suara tapak kaki yang lembut, seolah-olah seseorang berjalan tanpa mau didengari. Tapi setiap kali dia buka pintu bilik untuk melihat, tiada siapa. Suraya, rakan sebilik Aina, mula menunjukkan perubahan pelik. Dia menjadi pendiam, matanya lebam seperti tidak tidur, dan sering bercakap sendiri. Pada malam kelima bulan Februari, Aina terjaga dari tidur dan melihat Suraya berdiri menghadap cermin. Dengan rambut menutup muka, tangan kirinya menggenggam erat sisir kayu lama bukan milik mereka. Aina menjerit, tetapi Suraya tidak bergerak. Kemudian Suraya bersuara, "Dia kata aku cantik. Dia nak pinjam tubuh aku sekejap." Jin. Suara Suraya garang dan penuh dengan dengusan, bukan suara manusia biasa. Keesokan harinya, keadaan jadi lebih buruk. Pelajar-pelajar lain mula mengadu sakit kepala, muntah darah, dan terasa diperhati. Sepanjang masa, pada waktu subuh, salah seorang pelajar tingkatan 1, Alia, tiba-tiba menjerit dan mengamuk seperti dirasuk. Mencakar mukanya sendiri sambil menjerit, "Jangan ambil aku. Dia dalam bilik air." Dia menunggu. 3 orang pelajar lain turut terkena. Seluruh blok asrama bergema dengan tangisan, jeritan, dan bacaan Yasin dari warden. Pihak sekolah memanggil ustaz dan pakar kaunseling. Tetapi setiap malam, gangguan tetap berlaku. Terlibat perempuan berkelekung hitam kelihatan melintas di celah pintu bilik mandi. Cermin retak sendiri. Bau hanyir darah menyelinap keluar dari tandas hujung Ustaz Rahim yang dipanggil dari luar daerah. Akhirnya menjumpai satu benda pelik di bawah tangga Blok B. Sebuah sisir kayu lama, dibalut kain putih bertulis ayat jampit. Bersamanya, ada cebisan kain sekolah lama yang masih berdarah. Ustaz memberitahu satu perkara yang tidak pernah didedahkan pihak sekolah. 25 tahun dulu, seorang pelajar perempuan bunuh diri di bilik air hujung tingkat 3. Namanya Nur Fatin. Dia dipulau, difitnah, dan dituduh mengandung, padahal semua itu tidak benar. Fatin ditemui mati tergantung di dalam tandas dengan sisir kayu di tangan, dan kata terakhirnya ditulis dengan daras, "Aku akan duduk sini sampai aku cukup cantik untuk mereka nampak aku semula." Satu malam Jumat, bacaan ruqyah besar-besaran dilakukan. Ketika ayat-ayat suci dibacakan, semua lampu asrama padam serentak. Pelajar-pelajar mula menjerit. Di bilik air hujung, cermin-cermin pecah satu persatu. Dalam kegelapan, beberapa pelajar mendengar bisikan, "Kau pun cantik. Mari sini, gantikan aku." Dalam kekarutan itu, Suraya hilang. Dia dijumpai 3 hari kemudian, duduk di dalam tangki air atas bumbun. Kakinya tenggelam dalam lumpur hitam. Dia tidak bercakap sepatah pun. Sejak hari itu, Ustaz Rahim membakar sisir dan menanam semula cebisan kain berdarah itu dengan bacaan doa. Sejak itu gangguan mulai surut. Tapi, hari ini, Blok B tingkat 3 masih berdiri. Tapi bilik hujung dan tandas terakhir ditutup dan dipateri. Kononnya untuk pengubah soyan. Tapi pelajar baru kadang-kadang masih terdengar bunyi sisir digoreng atas cermin, atau bau wangi bunga cempaka bila malam sunyi. Dan sesekali ada yang terdengar ketukan pukul 3 pagi. 3 kali, perlahan, tepat, tok tok tok.